warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan subjek Falsafah Pendidikan Malaysia PIX 1003. Kumpulan kami mengandungi 4 orang ahli iaitu saya, Khairil Nur Adlina binti Khairil Anwar. Saya Khairunisa binti Muhammad Yusof. Saya Nur Syamira binti Hazami. Saya Nur Atika binti Zainal Abidin. Dan pensyarah kami ialah Dr. Rahmat Suko Abdul Samad. Tajuk kami ialah Konstruktivisme, benarkah ia trend terkini dalam pendidikan di Malaysia? Di dalam isi kandungan ini terdapat pengenalan, maksud, prinsip, teori, ciri, contoh pembelajaran, perbezaan, kelebihan, cabaran, pelajaran abad ke-21 dan kesimpulan. Untuk pengenalan, berdasarkan tajuk kami, konstruktivisme, benarkah ia merupakan trend pendidikan terkini di Malaysia? Jawapan kami ialah ya, konstruktivisme merupakan trend pendidikan terkini di Malaysia kerana sebahagian daripada konstruktivisme ada digunakan dalam pendidikan terkini. Ini kerana terdapat juga trend lain yang digunakan dalam pendidikan terkini di Malaysia iaitu pembelajaran abad ke-21. Definisi konstruktivisme. Konstruktivisme bermaksud pembinaan pengetahuan dan lebih dikenali sebagai teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan, bukannya sebagai penerima pengetahuan. Konstruktivisme juga merupakan satu pendekatan yang didapati sesuai dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk prinsip konstruktivisme, pembelajaran adalah satu proses aktif iaitu di mana pelajar perlu aktif semasa mereka ingin membina pengetahuan. Dan pembelajaran adalah satu aktiviti sosial di mana pelajar perlu bekerjasama antara satu sama lain dalam membina pengetahuan dan motivasi dalam pembelajaran adalah penting. Untuk teori konstruktivisme, teori pembelajaran konstruktivisme mempunyai asas teori kognitif yang memberi penekanan tentang pembinaan struktur kognitif dan mengorganisasi pengetahuan. Terdapat dua teori kognitif yang dimasukkan dalam teori konstruktivisme iaitu teori kognitif oleh Jean Piaget yang mengatakan asimilasi dikatakan sebagai terjadinya gabungan informasi baru ke dalam pengetahuan pelajar yang sedia ada. Dan akomodasi pula ialah terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan informasi yang baru. Untuk teori kognitif seterusnya ialah teori kognitif oleh Lev Vygotsky iaitu The Zone of Proximal Development, ZPD, yang mengatakan adalah jurang antara apa yang diketahui dengan apa yang belum diketahui oleh pelajar. Dalam teori kognitif Lev Vygotsky juga ada melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar seperti aktiviti yang berbentuk hands-on dan minds-on. Okey, terdapat 6 ciri-ciri konstruktivisme. Yang pertama, menyokong pembelajaran secara kooperatif. Menyokong pembelajaran secara kooperatif ni bermaksud pelajar belajar secara berkumpulan dan bekerjasama antara rakan-rakan yang lain. Yang kedua, menggalakkan murid bertanya dan berdialog antara murid dan guru. Menggalakkan murid bertanya dan berdialog ni membolehkan pelajar mengeluarkan idea dan pandangan mereka sendiri. Dan yang ketiga, menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Maksudnya dekat sini, pembelajaran bukan sekadar pelajar belajar sahaja tetapi melakukan eksperimen yang boleh pelajar memerhati dan melakukan sendiri supaya pelajar lebih jelas dan memahami apa yang mereka belajar. Dan yang seterusnya, menggalakkan soalan dan idea oleh murid. Menggalakkan soalan dan idea oleh murid bermaksud membolehkan pelajar berfikir secara luar kotak, berfikir secara aras tinggi. Dan yang kelima, mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea. Contohnya, guru mengenal pasti dari mana
pelajar mendapatkan maklumat ataupun idea sama ada berdasarkan buku teks ataupun melalui internet. Dan yang terakhir ialah menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Seterusnya. Okey, ini merupakan contoh pembelajaran konstruktivisme bagi bahasa Melayu iaitu tata bahasa. Okey, objektif pembelajaran membina hukum yang menghubungkan kata dasar yang bermula dengan T dengan imbuhan me. Contohnya aktiviti, murid membaca ayat-ayat berikut. Yang pertama, Saleh menangis apabila dimarahi gurunya. Yang kedua, Fadilah menambah gula kepada air Milonya. Jadi, melalui aktiviti ini, murid boleh menyatakan sama ada ayat-ayat tersebut betul dengan perkataan yang bergaris dan pelajar menyatakan sebab. Okey, kat sini menyatakan sebab jadi pelajar boleh berfikir ada sama ada ayat-ayat tersebut betul ataupun tidak. Okey, dan yang seterusnya. Okey, perbezaan pembelajaran konstruktivisme dan tradisional. Okey, yang pertama, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar belajar secara berkumpulan. Macam yang saya cakap tadi, konstruktivisme ni memang pembelajaran secara berkumpulan supaya mereka boleh berbincang antara satu sama lain dan mengeluarkan idea sesama sendiri. Untuk tradisional pula, pelajar belajar secara individu di tempat duduk masing-masing. Maksudnya dia macam lebih kepada berpusatkan guru. Guru hanya mengajar di hadapan dan pelajar hanya duduk dan belajar saja dan mendengar saja. Yang kedua, untuk konstruk, pelbagai strategi penyelesaian masalah digalakkan. Contohnya, pelajar berfikir secara kreatif dan inovatif bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berdasarkan apa yang mereka belajar. Untuk tradisional pula, guru memberikan satu contoh penyelesaian masalah dan murid membuat latihan secara berulang dengan mengikut atau meniru penyelesaian guru sahaja. Maksudnya, contoh cikgu mengajar dan cikgu bagi satu jalan penyelesaian dan pelajar hanya meniru jalan penyelesaian tersebut sahaja tanpa berfikir cara penyelesaian yang lain. Maknanya hanya bergantung kepada guru sahaja. Okey, yang ketiga untuk konstruk, murid mengajukan soalan dan idea yang berkaitan dengan situasi atau masalah yang dihadapi. Contohnya kalau pelajar tak faham apa yang mereka belajar, mereka boleh terus bertanya kepada guru untuk lebih faham apa yang mereka belajar, lebih jelas. Bagi tradisional pula, murid diberi banyak latihan untuk memahami sesuatu topik. Maksudnya guru hanya memberikan latihan dan pelajar hanya membuat saja. Maksudnya pelajar faham topik tu sebab dia buat latihan, bukan sebab dia berfikir sendiri apa semua tu. Okey, yang keempat, konstruk, berpusatkan murid dan melibatkan kemahiran berfikir. Maksudnya dekat sini, setiap latihan dan aktiviti yang diadakan di kelas memang berpusatkan murid. Murid mengeluarkan idea, murid melakukan aktiviti. Manakala untuk tradisional, guru membuat penerangan di depan dan murid hanya mendengar dengan diam. Maksudnya guru hanya menjelaskan contoh dekat papan putih dan pelajar duduk diam hanya mendengar tanpa melibatkan pelajar itu sendiri. Okey, itu saja. Okey, baiklah. Seterusnya tentang kelebihan konstruktivisme di dalam pendidikan. Ada 6 iaitu aktif berfikir, mempunyai kefahaman, daya mengingat, lebih yakin, berkemahiran sosial dan seronok. Di mana aktif berfikir, murid akan mempunyai sifat ingin tahu, menyelesaikan masalah, mengumpul maklumat dan membuat sesuatu keputusan dan kesimpulan. Contohnya, guru boleh memberikan aktiviti seperti pelajaran sains di mana aktiviti tersebut ialah pembelajaran tentang bahan akan tenggelam ataupun timbul di mana murid-murid ataupun kanak-kanak akan mencari bahan tersebut dan mengumpul maklumat di mana bahan itu akan tenggelam ataupun timbul dan selepas itu mereka akan menyelesaikan masalah. Oh, mengapa bahan ini tenggelam ataupun timbul dan membuat kesimpulan tersebut. Jadi, daripada aktiviti ataupun projek tersebut, murid akan mempunyai kefahaman di mana murid memahami konsep dan idea yang dapat dipelajari di mana dapat melakukan proses tersebut dalam kehidupan. Contohnya, di dalam kehidupan mereka kata, oh, kapal itu akan terapung di dalam air. Seterusnya, daya mengingat.
Apabila terlibat secara aktif dalam membina pengetahuan, murid akan lebih senang untuk mengingati sesuatu konsep dan idea di mana mereka telah melakukan aktiviti tersebut dan mereka akan lebih senang untuk memperkenalkan apa yang mereka telah dipelajari. Seterusnya, lebih yakin. Murid akan lebih yakin untuk bergiat aktif di dalam pengajaran dan diberi peluang untuk membina kefahaman sendiri. Dan seterusnya, berkemahiran sosial. Murid melakukan aktiviti berkumpulan, perlu berinteraksi dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Apabila murid telah melakukan aktiviti dalam sekumpulan, mereka perlu berkomunikasi dan seterusnya mereka lebih yakin untuk bekerja di dalam kumpulan yang besar. Dan yang terakhir, seronok. Aktiviti yang berpusatkan murid akan menjadi lebih menarik kerana mereka aktif dalam proses pembelajaran dan suasana juga tidak bosan. Contohnya, guru-guru mengajar tentang aktiviti proses iaitu tenggelam dan timbul secara fizikal dalam kelas di mana mereka akan meletakkan bahan di dalam air, mereka memegang air dan bermain dengan air di mana mereka memegang bahan-bahan tersebut. Kalau untuk tradisional pula, guru hanya menunjukkan bahan gambar, okey bahan ini akan tenggelam dan bahan ini akan terapung. Jadi murid-murid tidak memahami kaedah dan pelajaran tersebut. Jadi apabila mereka hands on melakukan aktiviti tersebut, murid akan lebih seronok dan memahami tentang sesuatu aktiviti itu. Dan seterusnya, cabaran konstruktivisme di dalam pendidikan ialah guru menjadi sebagai fasilitator ataupun pemerhati sahaja. Mereka merasakan tidak mendidik dan merasakan pandangan mereka tidak penting lagi. Contohnya, guru rasa penerangan dan pengajaran untuk mereka bercakap dah tak ada relevan lagi dalam sesuatu PNP tersebut. Jadi mereka rasa macam mereka hanyalah pemerhati untuk kanak-kanak sahaja. Kawalan kelas agak merosot kerana kaedah pengajaran yang memerlukan murid aktif menyebabkan suasana tidak terkawal. Ini kerana di dalam prasekolah di Malaysia, kita mempunyai 25 orang pelajar ataupun murid dan mempunyai 1 orang guru sahaja dan juga 1 guru pembimbing. Jadi ini agak menyukarkan untuk guru untuk mengawal kanak-kanak yang mempunyai seramai di dalam kelas itu. Jadi kerana itu, memerlukan guru profesional yang berpengalaman dalam melakukan kaedah konstruktivisme dan sokongan pihak sekolah. Tidak boleh memberikan guru yang sembarangan sahaja. Jadi, jika guru itu tidak mempunyai pengalaman, pihak sekolah perlu memberi sokongan dan juga menghantar guru tersebut ke kursus untuk mempelajari kaedah konstruktivisme di dalam pendidikan. Seterusnya, konstruktivisme ini mengambil masa yang lama kerana murid memerlukan masa yang panjang untuk mereka berfikir ketika menyiapkan tugasan. Contohnya, kaedah yang telah saya berikan tadi, mereka perlu mencari bahan, selepas itu perlu melakukan pemerhatian tersebut, aktiviti tersebut ataupun uji kaji tersebut. Jadi ini akan mengambil masa yang agak lama di dalam sesuatu kelas. Seterusnya, menekankan kemahiran berfikir. Tak semua murid mempunyai pemikiran kognitif yang baik kerana ini akan menyukarkan proses pembelajarannya. Sebab kadang-kadang kanak-kanak ada juga yang menggunakan kemahiran berfikir di tahap yang rendah. Mereka tidak dapat mencapai kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Ini akan menyukarkan pendidik dan pembelajaran itu menjadi lebih teratur. Seterusnya ialah pasif. Murid yang malu akan cuba untuk tidak menyertai ketika aktiviti berkumpulan dan menghadkan eksplorasi mereka. Seperti yang saya kata tadi, jika kanak-kanak itu tidak mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, mereka akan menjadi lebih pasif iaitu malu dan ketika bekerja di dalam kumpulan, mereka akan menyuruh ataupun membiarkan rakan mereka sahaja yang menjalankan aktiviti tersebut dan mereka hanya menjadi golongan pemerhati saja. Jadi ini adalah cabaran konstruktivisme di dalam pendidikan di Malaysia. Seterusnya. Okey, sekarang kita teruskan kepada pembelajaran abad ke-21 ni, yang mana ia merupakan antara trend pembelajaran yang terkini. Okey. Definisi pembelajaran abad ke-21 ni ialah ia merupakan
satu proses pembelajaran yang berpusatkan murid, berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Okey, um, uh, kembali kepada slide tadi. Okey, pembelajaran abad ke-21 ni ialah berpusatkan murid yang mana ia juga lebih kurang dengan konstruktivisme. Ia mementingkan komunikasi ataupun interaksi kolaboratif ataupun kerjasama antara guru-guru tersebut, pemikiran kritis dan kreativiti. Okey, seterusnya. Okey, ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 ialah yang pertama ialah pembelajaran berpusatkan murid. Okey, yang mana guru hanya sebagai fasilitator kepada murid-murid tersebut. And yang kedua ialah pemikiran aras tinggi yang mana mereka menggunakan kemahiran berfikiran aras tinggi dalam pembelajaran mereka. Pembelajaran kolaboratif antara murid dan guru yang mana mereka bekerjasama antara guru dan murid untuk memberi pandangan mereka dan bertukar idea dalam pembelajaran. And pembelajaran secara praktikal, mereka lebihkan kepada praktikal daripada teori dan mereka juga belajar untuk kehidupan, bukan sahaja semata-mata mereka belajar untuk sekolah ataupun peperiksaan sahaja. Okay. Pembelajaran abad ke-21 ni juga dia banyak melibatkan aktiviti secara berkumpulan. Okay. Jadi apabila mereka buat aktiviti berkumpulan ni, mereka boleh tingkatkan lagi kemahiran sosial mereka, leadership dan boleh latih mereka untuk bekerjasama dalam satu kumpulan. And pentaksiran secara formatif pula, tahu tak apa benda tu pentaksiran secara formatif? Okey, pentaksiran secara formatif ni ialah satu jenis ujian formal ataupun tidak formal yang dilakukan oleh guru untuk kesan tahap penguasaan dan kemajuan murid dalam kelas. Contohnya guru dia boleh bagi ujian kat mereka secara tidak formal, macam dia tanya soalan kepada murid-murid, bersoal jawab and bagi quiz ke, dia bukan macam satu ujian yang formal macam peperiksaan akhir tahun. Itu bukan, itu pentaksiran secara sumatif namanya. And then ciri pembelajaran abad ke-21 yang terakhir ialah penggunaan teknologi. Okay. Pembelajaran pada abad ke-21 ni mereka gunakan teknologi seperti komputer, and guru boleh guna like LCD untuk present mereka punya pembelajaran kepada murid-murid. Okay, next. Okay, dalam pembelajaran abad ke-21 ni dapat melahirkan murid-murid yang berkemahiran. Okay, antara kemahirannya ialah mereka boleh mempunyai kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif, kemahiran berkomunikasi dengan berkesan, kemahiran bekerjasama dengan individu lain atau dalam kumpulan, kemahiran mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat, kemahiran membuat pilihan dan keputusan, dan kemahiran kepimpinan dan pengurusan. Okay. Ini semua adalah pencapaian yang murid boleh dapat dalam melalui pembelajaran abad ke-21 ini. Okay, next. Okay, sekarang kita ke kesimpulan pula. Konstruktivisme merupakan trend terkini dalam pembelajaran di Malaysia. Ia merupakan pembelajaran di mana murid sendiri membina pengetahuan atau konsep melalui pengalaman atau pengetahuan yang mereka peroleh. Walau bagaimanapun, pembelajaran ini telah ditransformasikan mengikut kesesuaian peredaran masa dan ia dinamakan sebagai pembelajaran abad ke-21. Baiklah, jadi itu saja tentang pembentangan kami, iaitu konstruktivisme. Adakah ia merupakan trend terkini dalam pembelajaran di Malaysia? Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye.